Okay, Assalamualaikum. Set live Facebook. Okay. Okay, selamat petang bagi yang baru masuk semua. So, petang ni kita sambung topik kita, tajuk elektromagnet. Okay. So, elektromagnet merupakan tajuk SPM lah untuk tingkatan 5. Okay, bab yang ketiga selepas bab elektrik. Okay, saatnya cikgu nak setting Facebook link ni, lepas tu baru kita mula kelas. Okay, elektromagnet. Seperti bagi manfaat sama. Go live. Okay, cikgu dah go live lah. Okay, ajar rakan-rakan lagi. Kita ada lagi 2 minit lagi sebelum kita bermula sesi live. Sesi masjid kita petang ni. Okay, cikgu daripada tadi tunggu. Semangat. Okay. Hari ni semangat macam. Okay. Alright, jap cikgu share link. Copy link. And ada yang tak dapat link ke kelas? Okay, sebentar. Okay. Tunggu rakan-rakan kita masuk. So, orang boleh ready. Sebentar ya guys. Okay. Okay. So kita boleh mula sesi kita petang ni. So hari ni kita masuk topik elektromagnet. Okay, topik elektromagnet. Topik elektromagnet ni adalah topik selepas elektrik. Okay. Dan kita ada beberapa konsep penting, okay, untuk memahami secara menyeluruh konsep elektromagnet. Okay. Jadi kita ada 3 konsep besar dalam elektromagnet ni. 3 konsep besar dalam elektromagnet. So, cikgu tak pasti sama ada cikgu sempat untuk sesi ini kita habiskan semua konsep dalam topik elektromagnet ni. Tapi cikgu cuba untuk habiskan juga. Okay. Cikgu try untuk cuba habiskan juga. Tengoklah. Sebab cikgu tak nak cepat-cepat. Sebab kita banyak masa ni. So kita ada banyak lagi masa.
Okay. Alright, hari ini cikgu sharing notes cikgu saja. Ringkasan briefly apa konsep elektromagnet tu. Okay. So you guys boleh catat, boleh sediakan pensel, bahan catatan lah. Okay. Sebelum kita mula. Alright. Jadi elektromagnet ada 3 konsep besar. Okay, 3 konsep besar dalam elektromagnet. Yang pertama adalah medan magnet ataupun magnetic field. Okay. Kedua, kita ada daya magnet, magnetic force. Dan ketiga, kita ada electromagnetic induction. Okay. Ataupun aruhan elektromagnet. Okay, jadi kita ada 3 konsep besar. Mungkin cikgu akan sempat untuk cover untuk satu konsep sahaja. Okay. Tak apa, kita ada banyak sesi. So next, lepas kita dah habis ke semua topik konsep elektromagnet, ada 3 topik besar. And then lepas tu baru cikgu akan terangkan tutorial, cikgu akan explain ataupun cikgu akan kita akan discuss apa nama ni elektromagnet punya application ataupun aplikasi elektromagnet. Okey, aplikasi elektromagnet. So baru yang boleh masuk Zoom, apa yang tak boleh masuk Zoom boleh klik link Facebook. Cikgu dah bagi kat WhatsApp. Okay, link Facebook. Jadi boleh share kat rakan-rakan grup-grup WhatsApp sekolah ke. Okay, untuk kita kongsi bersama petang ni. Alright. Jadi elektromagnet ni adalah konsep elektrik dan magnet. Di gabungan antara elektrik dan magnet, dia menghasilkan elektromagnet. Okey. So elektromagnet, okey. Ini dalam bahasa Melayu, ejaan dalam bahasa Melayu, elektro, tapi sebutan dia lebih kurang dengan bahasa Inggeris. Okey. Bermaksud apa? Elektromagnet ni adalah magnet temporary. Okey, ataupun magnet sementara. Okey, magnet sementara. Okey, maksud mudah, okey, maksud general, okey, elektromagnet ni adalah magnet yang bersifat sementara. Okey, ataupun temporary. Okey. Jadi kita pernah tengok magnet, pernah tengok magnet lah. And then magnet, ada bar magnet. So bar magnet adalah bukan magnet sementara. Okay. Bar magnet adalah magnet yang bersifat kekal kemagnetannya. Maksudnya dia sentiasa ada medan magnet lah. Okay. Jadi bagaimana elektromagnet ini boleh terhasil? Okay, ataupun produce. Okay. Jadi elektromagnet ini terhasil, elektromagnet ni terhasil daripada konduktor yang mana konduktor ini dialirkan arus melaluinya, ataupun konduktor yang konduktor yang mengalirkan arus lah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya current carrying conductor. Okey, current carrying conductor dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu, konduktor yang mengalirkan arus plus gabungan konduktor yang mengalirkan arus dan juga teras besi lembut. So, kedua-dua ini bila bergabung dia akan menghasilkan elektromagnet ataupun magnet yang bersifat sementara. Okey. Jadi kenapa orang sebut magnet sebab magnet itu ataupun bahan itu bahan itu ada magnetic field ataupun medan magnet. Okey, di sekeliling dia lah. Okey.
Contoh kalau macam pen ni kita pen ni magnet lah. Sebab apa dia magnet? Sebab dia ada magnetic field dan dia ada daya magnet di sekeliling pen ni. Okay, that's why kita kata oh ni pen bermagnet. Okay, so jadi dalam konsep medan magnet ni, apa yang kita perlu tahu adalah apa maksud medan magnet. Okay, di dalam konsep elektromagnet yang cikgu bagi tahu ada 3 part. Okay, pertama hari ni kita akan sentuh part medan magnet lah. Medan magnet ataupun magnetic field. Okay. Yang kedua, kita ada daya magnet. Okay. Daya magnet. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya magnetic force. Okay. Then yang ketiga, ini sesuai untuk orang tingkatan 4 lah. Kalau dia nak belajar advance, so dia boleh tengok apa nama ni, nota ni senang. Okay, medan magnet, daya magnet dan kita ada aruhan. Payah nak sebut. Aruhan elektromagnet ataupun electromagnetic induction. Okay. Jadi cikgu akan sentuh satu. Okay. So jadi kalau korang nak tahu konsep elektromagnet dengan lebih menyeluruh, mesti korang kena mahir dengan ketiga-tiga idea ataupun konsep ini. Jadi konsep ini adalah kesinambungan satu elektromagnet. Okay. Alright. Jadi dalam elektromagnet kita ada medan magnet. And then dalam elektromagnet juga kita ada daya magnet. Dalam elektromagnet juga ada aruhan elektromagnet. Okay. Alright. So hari ini kita sentuh satu, medan magnet. So medan magnet ni apa? So cikgu ke bawah terus So medan magnet. So halus pula. Okay. Medan magnet ataupun magnetic field. Okay. So medan magnet ataupun cikgu tak tahu macam mana nak admit secara auto ni. Aduh, itu cikgu tak belajar. Okay. Medan magnet atau magnetic field. Okay. Kita kena tahu maksud dia, definition dia, apa maksud medan magnet. Okay. Medan magnet ni adalah kawasan, okay. Cikgu buat point saja. Okay. A region, okay, ataupun kawasan, okay, sesuatu, okay, konduktor yang mengalihkan arus. Cikgu tulis ni konduktor ada arus lah. Okay, plus arus. Okay, atau magnet lah. A region, satu kawasan konduktor arus yang mempunyai plus daya magnet. Okay, yang bertindak ke atas sesuatu bahan magnet. Okay. Jadi bila mana kita ada satu bahan, okay, daya magnet, okay, region ni sesuatu, okay, yang ni sesuatu bahan, okay, bertindak. Okay, daya magnet bertindak ni maksudnya, okay, kalau kita nak tahu bahan tu ada medan magnet ataupun tak, jadi bahan itu ada region, okay, di keliling bahan itu ada sama ada bahan itu konduktor arus ataupun magnet.
plus daya magnet yang bertindak kepada suatu bahan. Itu yang dimasukkan dengan medan magnet. Istilah dia adalah kawasan, okay? Kawasan yang mempunyai daya magnet. Right. Seterusnya, okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dalam silibus baik KBSM baik KSSM, okey, dalam silibus KBSM baik KBSM dan KSSM, tapi KSSM belum keluar lagi, tak tahu macam mana dia punya rangka silibus dia, tapi lebih kurang saja mungkin. Okey. Macam mana kita nak kenal, kita nak tahu, jadi kita kena buat eksperimen. Okey, kita kena buat eksperimen untuk kita kajilah. Okey, jadi kita nak kaji medan magnet, keberadaan, kewujudan medan magnet ni. Satu, kita nak kaji berkenaan dengan dia punya pattern ataupun corak. Okey. Okey, kalau dia kata kawasan, oh medan magnet tu region ada daya magnet, macam mana tu kan? Macam mana? Macam mana kita nak tahu? So kita kena buat kajian, kita buat eksperimen to observe ataupun untuk melihat sendiri. Okey. Jadi kita boleh kaji medan magnet ni ataupun magnetic field melalui pattern ataupun corak. Okey. Selain daripada tu, kita boleh kaji arah magnetic field ni ataupun medan magnet. Okey. Right. So ini adalah sifat-sifat medan magnet tu. Okey, jadi macam mana kita nak tahu pattern dan arah medan magnet. So kita set up beberapa eksperimen. Okey. So eksperimen yang pertama, okey. Eksperimen ni supaya kita kenal lah, kita nak tahu lebih mendalam medan magnet tu apa. Okey, jadi kita set up eksperimen pertama, eksperimen dawai lurus. Okey, dawai lurus ataupun straight wire. Dalam bahasa Inggeris, straight wire. Okey. Yang kedua, kita set up satu eksperimen iaitu coil. Okey, ataupun gegelung. Dalam bahasa Melayu, gegelung magnet. Yang ketiga, kita ada solenoid. Okey, solenoid. Solenoid ni apa? Solenoid ni adalah gegelung dawai lurus. Okey. Gegelung yang berbentuk dawai lurus. Okey. Gegelung dawai lurus lah. Okey. Alright. Jadi so macam mana kita nak kaji pattern corak medan magnet ataupun kewujudan existence of magnetic field ni melalui pattern. Kita boleh observe, jadi kita tahu ada magnetic field, maksudnya ada wujudnya magnetic field, and then kita boleh determine ataupun identify direction of medan magnet ni melalui tiga eksperimen ni. Okey, so cikgu tunjukkan salah satu eksperimen dawai lurus. Okey, untuk dawai lurus, okey, so dawai lurus ni eksperimen dia mudah saja. Okey, kita ada dawai yang connected dengan bateri, contoh. Okey, so ada bateri, ada dua. Okey, jadi ini adalah sumber bateri Okey, sumber voltage ataupun voltan. Okey, jadi bateri ini ada positif and ada negatif lah. Okey, jadi bila circuit ni dia connect dengan bateri, maka kita ada wujudnya current ataupun arus. Okey, so I capital I ni adalah lambang arus. Okey, alright, and then kita ada skeping, contoh skeping otak, and then keliling dia tu kita tabur dengan apa? Contoh serbuk besi, contoh. So apa yang berlaku kat sini? Bila arus mengalir melalui konduktor,
Okey, itu konsep elektromagnet. Current carrying conductor, konduktor yang mengalirkan arus. Okey. Bila konduktor ni mengalirkan arus, apa yang berlaku adalah tengok lihat definition magnetic field ni, a region, kawasan sesuatu konduktor, okey, yang ada arus, okey, maka bila konduktor yang membawa arus di kelilingnya ada magnetic field ataupun medan magnet. Jadi arus mengalir daripada positif ke negatif, okey. Arus mengalir daripada positif ke negatif. Jadi kita lukis dulu direction of current ke bawah sampai ke bateri. Okay. Jadi apa yang berlaku dekat serbuk besi yang kita taburkan keliling konduktor yang ada arus, okay, wayar yang ada arus tu, straight wire ni. Jadi maka kita akan dapat saksikan ataupun observe pattern yang terhasil ataupun corak yang terhasil mengikut, okay, mengikut corak medan magnet. Sebab apa? Sebab current carrying conductor keliling dia ada medan magnet. Macam mana kita nak tahu wujudnya medan magnet? Okey, bila mana ada current carrying conductor, bila mana ada konduktor yang membawa arus di kelilingnya ada magnetic field. Okey. Contoh wayar kan, wayar yang membawa arus, okey. Jadi wayar yang membawa arus, maka keliling dia ada medan magnet. Jadi medan magnet ni dia akan form serbuk besi ni dia akan form ataupun dia akan membentuk ikut pattern magnetic field ataupun medan magnet ni. Tapi macam mana kita nak tentukan determine pattern tu? Macam mana pattern dia? Okey, perumahan ni, okey. Jadi kita nak tahu pattern dia, jadi kita gunakan satu rule ataupun peraturan yang dipanggil sebagai genggaman, tak besar lagi besar kali. Genggaman tangan kanan. Bahasa mudah GTK ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah right hand grip rule. Jadi kita guna kaedah ataupun metod genggaman tangan kanan untuk determine, menentukan apa? Magnetic field tadi. Okey, ataupun medan magnet. Okey. So tangan kanan, dikata tangan kanan. Janganlah kau pergi pakai tangan kiri kau nak. Okey. Kau tahu apa nama ni, method yang dipakai adalah genggaman tangan kanan, tapi kita genggam pakai tangan kiri. And then kita ni corak dia. Tak boleh. Tak jadi. Okey, sebab apa? Sebab dia ikut rule right hand grip rule, tangan kanan, genggaman tangan kanan. So genggaman tangan kanan ni apa? Genggaman tangan kanan kalau kita genggam, contoh ni tangan cikgu lah. Jadi ibu jari ini adalah direction arah arus ataupun direction of current. Okey. So cikgu tulis sini. Ni arah current. Yang sini yang kau genggam ni. Okey, ni current carrying conductor. Conductor ni wayar, contoh wayar yang straight wire ni, kau pegang wayar tu. Okey, kau genggam wayar tu, and then lepas tu kita tengok mana satu arah arus. Okey, sebab arah arus diikut ibu telunjuk ni ataupun thumb ni. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat yang dekat skrin ni, cikgu tunggu kat skrin ni. Jadi dia tunjuk arah ke bawah. Current tu ke bawah. Okey, jadi bila ke bawah, jadi dia punya pattern dia adalah pattern dia
ke sana, ke kanan. Okey, sorry, ke kiri. So ke kiri ni anti clockwise lah. Kalau kita tengok daripada screen, okey, daripada depan ni dia arah lawan jam. Sorry, arah jam. Okey, arah jam. Okey. So clockwise lah. Okey. So itu salah satu cara untuk kita kenal pasti to determine the direction of medan magnet ataupun pattern corak medan magnet dalam dawai lurus. Itu eksperimen pertama. Okey. Kita pergi ke eksperimen kedua. Okey, eksperimen kedua. Okey. Right. Cuba bagi 1 minit je. Okey. Siapa yang nak salin bisa, sebab ada orang request untuk salin. Tak apa, saya bagi korang salin dulu. Okey. So siapa yang dapat link link Facebook tadi, sila share dengan kawan-kawan jangan tak share kawan-kawan. Okey. Share dengan kawan. Kawan sekolah. Kalau yang free-free itulah. Okey. Alright, seterusnya kita masuk dengan coil magnet. Okey. Alright. Gegelung magnet. Okey, gegelung magnet. Okey. So gegelung magnet coil, sekejap cikgu share dekat public. Okey, coil ataupun gegelung magnet pula macam mana? Dia punya sama eksperimen dia hampir sama, tapi sebab dia ada dua arah. Okey. Contoh okey. Kita ada wayar. So wayar ni connect dengan bateri. Kita ada positif ni. Kita ada dua bateri kat situ, okey. And then okey. So ni gelung lah. So gelung ni dia lalu dekat cardboard yang pertama. And then lagi satu dia lalu dekat cardboard yang kedua. Nampak gelung tu. Okey. Dah cari alien Oman ni. Okey. Jadi positif, negatif. Jadi kita tentukan, pertama kita tentukan direction current. Okey, ataupun arah arus. Okey, pertama arah arus. Arah arus okey, daripada positif ke negatif. Positif ke negatif. Okey. Pakai warna lain. Kita nampak jelas sikit. So I dekat belah sini dia lalu ke atas. Okey, current lalu ke atas. And then dekat belah sini current lalu ke bawah. Okey. Alright. So yang kedua kita tentukan corak dia lah. Menggunakan apa? Guna GTK, genggaman tangan kanan ataupun right hand grip rule. Panjang. RHGR. Korang lah nak panggil apa pun. Okey. Kita pulang kepada kreativiti masing-masing. Okey, cikgu tak menghalang kreativiti anda. Okey. So jadi kita gunakan GTK tadi, kita ambil genggaman tangan kanan, kita pegang dekat bahagian yang pertama tu, kat bahagian kiri. So pegang,
So arah arus ke atas. Jadi bila arah arus ke atas, so dia punya apa nama ni? Dia punya pattern dia, corak dia anti clockwise. Okay. Okay. And then bila ke bawah, so dia ikut clockwise. Clockwise ni arah putaran jam. Jadi anti clockwise ni clockwise. Okay. Okay, dah settle untuk part yang kedua, gegelung. Dawai gegelung dawai lah. Gegelung dawai. Okay. Last, solenoid. Okay, solenoid. Solenoid ni apa? Solenoid ni adalah gegelung. Okay, solenoid ni adalah gegelung yang dawai ataupun konduktor yang berlilit. Okay. So bentuk dia macam ni lah lebih kurang. Okay. So ni kita ada dawai, so dia lilit macam ni. Ni bentuk dia. Dia macam spring sikit lah. Okay. Cikgu punya lukisan ni, dia tak nampak macam spring sebab cikgu tak boleh nak buat lukisan yang tepat sebab apa nama writing pad cikgu kecil dia tak ikut saiz besar, saiz A4. Dia nak cikgu boleh buat dengan lukisan yang lebih jelas. Okay. Jadi spring yang berlilit, okay. Spring pula. Konduktor yang berlilit itu dinamakan solenoid. Okay. Jadi dalam solenoid ni selain daripada kita boleh tahu pattern, kita boleh determine the pattern, okay, arah dan juga arah medan magnet, kita juga boleh tahu, kita boleh belajar juga dengan menentukan kutub magnet. Okay. Sebab konduktor tu dah jadi magnet, jadi kita boleh, dia dah jadi elektromagnet, maksudnya dia dah jadi magnet lah, magnet sementara. Walaupun dia magnet sementara tapi dia still magnet. Jadi kita boleh determine, guna solenoid ni kita boleh determine ataupun tentukan dia punya kutub. Okay, kutub ataupun poles. Okay, sama ada south ataupun north, ataupun kutub utara ataupun selatan. Okay. Jadi macam mana? So cikgu lukis solenoid dulu. Okay, korang boleh lukis lawa-lawa. Lukis tu lawa-lawa, bagi cantik. Okay. So yang ni kita ada silinder, bentuk silinder. Okay. Okay, jadi dawai ni tadi. Okay, dawai ni warna merah lah, cikgu ambil warna merah. Okay. Orang nak tengok panel ni, panel atas ni. Okay. Jadi dawai ni, okay. Alright. Dia connect dengan bateri macam biasa. Dia ada semua bateri. Kalau tak ada bateri, tak ada arus. Kalau tak ada arus, tak adalah elektromagnet. Okay, jadi korang kena ada arus untuk dapatkan elektromagnet, konsep elektro. Okay, jadi cikgu lukis. So ini solenoid dia. So dia gelung, dia lilit konduktor yang melilit. Okay, tu yang dinamakan solenoid. Okay. Alright. Okay, tarik sini. So kita ada positif, negatif. Macam biasa, pertama, okay, arah arus. Okay, arah arus daripada positif ke negatif. Okay. So yang panjang ni positif. Okay guys. Bateri ni simbol dia kan dia panjang pendek kan. Yang panjang ni positif, yang pendek ni negatif. Okay. Itu asas. Okay. Jangan terbalik pula. Tak samalah color dia. Okay. So dia turun. Okay. I dia turun. So yang lain semua ikutlah. So dia pusing. And then dia balik-balik ke negatif. Okay. So ini arah arus. Yang kedua baru kita boleh determine. Okay, sekarang ni kita nak determine, tentukan kutub guna solenoid. Okay. Kutub guna solenoid.
Okay, jadi macam ni kita nak tentukan kutub guna solenoid. Okay, yang pertama kita guna tangan kanan tadi. Okay, tangan kanan tadi kita genggam apa nama ni? Bukan bar, dia panggil apa? Oh, Muhammad. Okay. Dia panggil ni panggil solenoid. Apa nama ni? Teras besi lembut. Okay. Teras besi lembut ataupun soft iron core, okay. Ni this one is soft iron core ataupun teras besi lembut, okay. Jadi kita genggam teras besi lembut ni tadi. So kita genggam pakai tangan kanan. Jadi bila kita genggam, okay, saya lukis bentuk tangan ni. So tangan, okay. And then yang ni jari ya, jari ke depan. So jari kita, okay. Jadi yang ni kita genggam. Tangan ada 5 kalau 4 tu macam 1, 2, 3, 4. Oi, lebih. Okay. Jadi ada 5, so jadi tengok thumb tu dia mengarah ke depan. Jadi kalau ikut rule ni, okay, yang belah thumb tu, belah ke depan tu itu adalah arah utara. Okay, north. Okay, arah utara. Okay. So yang ni arah selatan. Kalau ni utara, belah sini adalah selatan. Okay. Sekejap, I should go hide dulu. Okay. Okay. So ni utara, so sini selatan. So, itu adalah eksperimen yang ketiga bagi topik medan magnet. Okay, untuk determine tentukan kutub solenoid. Okay, this one is north, south. Okay. Alright. So itu cukup sekadar itu untuk hari ini sebab kita tak boleh masuk banyak-banyak nanti. Okay, kita punya tepu. Okay. So guys, kita ada lagi 2 topik asas bagi daya magnet, bagi elektromagnet, itu daya magnet dan juga aruhan elektromagnet. So sesi yang akan datang cikgu akan share ataupun kongsikan topik daya magnet dan juga aruhan elektromagnet. Okay. So bagi yang tak berpeluang untuk bagi yang tak berpeluang untuk join session petang ni, you guys boleh cikgu hantar kat link Facebook untuk video live ni. Jadi boleh share dengan rakan-rakan, dengan kawan-kawan supaya semua dapat manfaat sekali. Okay. Jadi terima kasih yang share. Terima kasih yang join session petang ni. Okay. Jadi kita jumpa lagi next session sama juga pukul 2 petang esok. Okay. Jadi jemput kawan-kawan lagi. Pendaftaran masih dibuka. Saya akan buka. Okay, siapa yang nak join, sila join. Jadi ajak kawan-kawan dan rakan-rakan yang lain. Sebulan kita belajar fizik. Okay, sebulan kita belajar fizik. Okay. Itu saja untuk sesi petang ni. Jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum dan terima kasih semua. Sama-sama guys. Jumpa lagi. Siapa ada soalan nanti boleh tanya. Siapa ada soalan
boleh tanya dekat grup WhatsApp ataupun PM cikgu tak masalah. Okay, tak jadi masalah pun PM. Alright. Most welcome. Sama-sama Siti Salwa, Arif, Maisara, Azika, Syuhada, Nur Raudah. Sama-sama. Okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum.